Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Kita di muka 374 dah, iaitu beriman kepada nabi dan rasul-rasul, percaya kepada nabi dan rasul. Jadi pertamanya iaitu kita kena tahu perbezaan di antara makna an-nubuwah dan makna ar-risalah. An-nubuwah ni daripada an-naba makna khabar, berita, iaitu daripada an-naba makna berita, an-naba'u amba dan supaya sababun asbab. Jadi An-Nabi ni tahwazai fa'il dengan makna orang yang diberitahu atau orang yang diberitahu berita kepadanya. Itu Nabi. Apa makna berita sini? Makna orang yang diberitahu kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum-hukum wahyu daripada Allah. Nabiyun dengan makna fa'il, dengan makna maf'ul. Maknanya orang yang diberitahu kepadanya akan hukum-hukum apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan an-nubuwah sana itu ialah makna sapa, berita atau cerita atau apa-apa sahaja khabar daripada Allah kepada seorang hamba. Jadi orang an-nubuwah bersifat dengan kenabian, maknanya orang yang dapat atau nubuwah dengan makna sampai berita, sampai khabar kepada seorang. Nubuwah makna sifat kenabian. Sifat kenabian panggil nubuwah. Supaya ubuwahan itu sifat kebapaan. Kuampin po siere. Kalau bahasa Inggeris panggil fatherhood, misalnya, atau brotherhood itu ukhuwah kan, ukhuwah. Jadi kalaulah kita kata ar-risalah mana rasul, sebab tu ada nubuwah tu makna hubungnya di antara Tuhan dengan nabi. Tuhan turun ke nabi, Tuhan sampaikan berita kepada nabi, panggil nabi lah. Apa kata nabi saat itu menyampaikan kepada kita panggil rasul. Utusan, bahasa Melayu panggil utusan, Arab panggil rasul. Bahasa Inggeris panggil messenger of God, maknanya Rasulullah. Dan bahasa Sia sasanatut, sasanatut mana utusan agama, manalah tu. Jadi an-nubuwah sifat ke nabi, supaya unuthah tu panggil keperempuanan lah. Kita kecek kuampin puying panggil unuthah, rujulah kuampin pucah. Nubuwah kuampin nabi salah itulah. Risalah gapo boh ge. Gitulah. Ar-risalah maknanya daripada arsala, yursilu irsal. Rasul itu makna mursal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ia Tuhan huwallazi arsala, yang mengutuskan. Yang mengutuskan arsal rasula bil huda dengan petunjuk, dengan makna itu. Sebab tu apa perbezaan di antara nabi dengan rasul? Apa perbezaan di antara nabi dengan rasul? Nabi ni iaitu orang yang diwahyu kepadanya tapi tidak diperintah supaya menyampaikannya hukum, tapi hanya dia turut hukum-hukum hak para nabi rasul-rasul hak dulu. Manalah tu. Bila kita sebut kata nabi, seorang yang diwahyukan kepadanya
tetapi tidak diperintah supaya menyampaikannya. Maknanya orang hak Tuhan utus atau orang wahyu, waktu wahyu pada dia, tapi tak ada suruh menyampai. Lepas tu apa kejadiannya? Kejadiannya iaitu hanya dia turut syariat nabi-nabi dulu, supaya kita kata selepas turun daripada Nabi Musa, ada nabi-nabi tu selepas pada Nabi Musa tu banyak. Lepas pada Nabi Musa tu nabi tu banyak, puluh-puluh ribu. Kemudian Nabi saat ini tu pakai syariat Nabi Musa sahaja. Pakai syariat Nabi Musa sahaja. Sehingga sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa saat itu dikira diutuskan. Nabi Isa ni jadi rasul, tapi tugas dia iaitu wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat. Nak membenarkan, nak wayak kata sungguh hak apa hak Tuhan turun dalam kitab Taurat saat itu, maknanya sungguh. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran dia saat ini mubashir. Mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Lepas tu nak cerita kata Nabi saat itu, Nabi akhir zaman, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya kelekot tu cara dia nya. Sebab itulah dia musaddiqan lima baina yaday min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat faqala hadha sihrun mubin. Hak ni tugas dia nya tu rasul. Dia menyampaikan juga. Dia menyampaikan hukum-hukum tu banyaklah. Adalah hukum-hukum yang Tuhan suruh Nabi Isa menyampaikan. Dan seperti juga Nabi Musa jadi rasul juga. Lepas tu Nabi kok celah-celah tu banyak. Nabi itu biasa kok dia diwahyu kepada dia, tapi dia tidak disuruh menyampaikan hukum hak Tuhan wahyu kepada dia. Hanya dia saat itu melaksanakan hukum-hukum yang telah difardu, yang diperintah semasa sebelum ada tu. Lah tu. Boleh ke lah tu. Boleh dah. Sebab tu tiap-tiap rasul ni mesti jadi nabi. Tiap-tiap nabi tidak semesti jadi rasul. Itu saja. Lepas tu tengok muka 375. Insan memerlukan pada rasul. Sebab apa boleh manusia ni perlu pada rasul? Sebab apa manusia ni perlu pada rasul? Cuma kita kena ingatlah bahawa manusia ni, kita ni kena ingat atau kita ni jadi khalifah. Manusia secara umumnya dia jadi khalifah. Maksud khalifah pengganti Tuhan. Khalifah makna pengganti Tuhan. Orang ganti Tuhan di atas dunia supaya melaksanakan hukum Tuhan. Nak pengganti Tuhan, lepas tu pula nak melaksanakan hukum Tuhan. Faham? Tu panggil khalifah, ganti Tuhan di muka bumi. Dua perkara tugas manusia, tanda ya, taruh. Tugas manusia pertamanya iaitu tugas sebagai hamba Allah. Tugas sebagai hamba Allah, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka itu semua aku Tuhan. Tugas kita ubudiyah. Yang keduanya tugas khilafah. Tugas khilafah saat itu iaitu Tuhan sebut wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan kata, aku pada ketika berkata malaikat, pada ketika berfirman Tuhan engkau kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi khalifah. Khalifah ni maksud apa khalifah saat itu? Iaitu nak mari orang panggil tugas khalifah ni
nak mari memajukan dunia. Kita nak mari ambil segala perkara yang ada di dunia ni, ambil dengan sultan, iaitu dengan ilmu. Ambil dengan ilmu lah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha. Nah, jadi suruh nak mengajar. Dah, jadi nak melalui ilmu ni kita nak iktisyaf, nak cari gapo benda yang ada dalam dunia ni untuk kita nak mari guna demi untuk nak jadi faedah kepada manusia. Dah, nak memaju dunia, nak memajukan alam. Memaju dalam masa yang sama kita nak melaksanakan hukum Tuhan. Dah, nak maju, lepas tu pula kita nak orang semua duduk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Tu tugas tu dua. Nah, tugas kita hok besar tu dua. Sebab tu dan yang tiganya kita kena tahu bahawa sebab apa boleh kita perlu pada Rasul, iaitu sebabnya kerana manusia ni dah kita kena ingat Tuhan buat kita banyak orang panggil Tuhan buat manusia ni sebagai satu makhluk yang sangat mulia. Nah, gapo jadi makhluk hak sangat mulia, apa panggil ada kiat kiat. Nah, maknanya mulia. Tuhan buat manusia ni satu makhluk yang sangat mulia. Dan Tuhan kepada dia iaitu akal fikiran yang sangat berharga. Lepas tu pula Tuhan kepada dia anggota-anggota semua. Jadi kita ni kadang-kadang kita berasa kata kita nak buat supaya orang panggil kita nak guna mata, nak guna telinga, nak guna semua bagai. Kita nak guna kena jalan saat ni tu. Nah, kita nak kena ada ikon atau nak kena ada model kita. Nah, nak ada contoh teladan lah kepada kita. Sebab tu Nabi saat ni tu nak mari tunjuk cara hidup. Sebab di atas dunia ni susah kita nak hidup, tak hidup lah mana. Tak tahu tak nak hidup sebab sekat ada dunia ni. Nah, Tuhan hantar rasul-rasul untuk nak tunjuk cara hidup yang sebenar. Cara hidup yang sebenar. Dah. Dan Tuhan nak tahu kata nak senang atas dunia ni kena hiduplah ni. Lepas tu pula di masa yang sama Tuhan juga kepada kita saat itu sifat mazmumah. Sifat-sifat yang orang panggil Tuhan pasal panggil Tuhan apa? Install. Kalau kita bahasa teknologi kau install program masuk kita ni tu ada perasaan bebas dah. Yang kedua pula Tuhan letak pada kita, lepas tu pula Tuhan kita bebas, kita boleh buat apa saja. Kerana Tuhan nak uji kita. Tuhan nak uji kita, nak terang kita. Lepas tu kita ni nak mari tengok balas mana kita nak guna mata, nak guna telinga, nak guna. Kerana barang Tuhan kita ni maha. Bila maha ni tu kena ada contoh teladan. Orang juga kalau mutu kata kena ada sale. Orang juga jual faikan ni kena royak kerana barang maha. Kita ni barang maha. Kita ni maha, manusia ni maha. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Tuhan sebut kita ni mulia. Bila mulia saat itu Tuhan nak ada kita tu tahu cara hidup. Lepas tu pula sifat yang ada pada kita ni bahaya benar. Boleh pakai dua pihak. Pakai kok molek boleh. Mata kita boleh pakai kok molek boleh. Tangan kita nak pakai kok molek kok jahat pun boleh. Telinga kita sama juga. Kaki semua barang ada kita ni boleh guna balik molek dan balik tak molek. Sama saja. Nak guna balik tak molek boleh, balik molek pun boleh. Sebab tu untuk nak tunjuk cara guna anggota kita ni tu Tuhan utuskan Nabi. Sebab tu manusia perlu kepada
nabi. Perlu kepada orang hak tunjuk aja. Sebab tu besar ke dalam Quran saat itu sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah, nabi jadi uswah hasanah. Jadi contoh teladan kepada kita. Nak tengok nabi hiduplah ana. Nabi berhubungan nabi dengan anak dia, dengan cucu dia, dengan orang sekeliling dia, dengan isteri dia, dengan keluarga, dengan adik-beradik, dengan orang sekampung, orang sekedar, orang sebana, nabi sebagai nabi, sebagai rasul. Boleh tunjuk semua. Boleh tunjuk semua. Tak ada benda yang kita tak ada boleh ambil contoh teladan pada nabi. Semua kita boleh ambil. Dan nabi ni orang panggil satu orang yang pelik di atas dunia ni kerana tercatat semua cara hidup dia. Pelik. Kita ni bagi rahsia-rahsia kita tak sibuk bagi tulis taruh dah. Kalau gambar pun nak jangok saja ya. Kalau tu gambar tak jangok tak sik. Tapi nabi ni semua bagi hak nabi ni tulis semua. Cara hidup nabi biar budak lagi. Siapa manfaat? Hari mati tu tulis semua, orang tanda semua nabi. Tak ada orang di atas dunia ni yang dituliskan sejarah secara halus dan secara masuk semua dalam sejarah hidup, tapi tak temung tepat buruk. Tak temung tepat boleh tamnik, tak temung tepat hak kita rasa kata boleh buat kecek main, tak ada. Semua hak itu molek semua. Inilah Nabi SAW. Sebab tu Nabi ni jadi contoh kepada kita. Habis kat tu. Tengok muka 376. Jadi kita perlu pada Nabi sebab apa? Kita perlu pada Nabi pertamanya untuk memberi hidayah kepada mengenal Tuhan penciptanya. Mula-mula sekalinya Nabi inilah orang yang nak tunjuk kepada manusia, nak tunjuk we kita kena Tuhan. We kena Tuhan. Kerana dalil dah Tuhan, patut ngaji dululah. Panggil dalil dah Tuhan ni ada dua. Pertamanya kalam Allah Quran, yang keduanya alam. Jadi Nabi tugas dia nya sebab kita perlu pada Nabi ni, Nabi lah orang jual ayatnya. Wayak. Orang kafir Quraisy tu Tuhan balah mana Tuhan? Turun ayat qul huwallahu ahad. Kata oleh Muhammad, iya Tuhan tu Allahu, ialah Allah ahad, yang tunggal. Allahus samad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tuhan ditumpu semua. Lam yalid, tak beranak, walam yulad, tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada yang setara dengan Tuhan. Jadi situlah royak tunjuk orang panggil masalah kena Tuhan. Sebab tu dan untuk nak perbetulkan manusia saat itu, nak mengembalikan manusia kepada fitrah semula jadi. Karena manusia saat itu dah duduk dalam kelai kabut. Manusia saat itu duduk dalam suasana yang tertutup orang panggil. Maka pada ketika itulah Tuhan Nabi saat itu tunjuk fa aqim wajhaka lid-din hanifah fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Maka hendaklah kau dirikan wajhak dirimu, dan hendak hadaplah diri muka kau dirimu saat itu dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad lid-din pada agama hanifan, agama yang jauh pada kesesatan. Fitratullah, fitrah Tuhan, allati fataran nas 'alaiha, yang Tuhan ciptakan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada pertukaran pada makhluk Allah. Tunjuk. Dan Tuhan sebut ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebutlah hadis kursi. Dah hadis kursi, tahu hadis kursi? Hadis kursi. Hadis kursi ni ialah hadis Nabi kata qala Allah azza wa jalla, tapi Nabi kata qala Allah azza wa jalla. Bagi hadis kursi. Kalau qala Rasulullah ni tu bagi hadis biasalah, hadis Nabi ni. Tapi kalau Nabi kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah Nabi kata qala Allah, Tuhan kata. Maka pada ketika itu dikirakan hadis ini hadis kursi. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Tuhan kata aku jadikan hamba-hambaku hunafa, dalam keadaan cuci, bersih, jauh daripada kesesatan. Manusia ni bersih, suci. Itu asal manusia. Asal manusia dia ni cuci
bersih. Tahu mana tersuci bersih? Nak tanya, tahu mana? Boleh jawab tak? Sebab apa kata kita asal ni cuci bersih kita. Hunafa, jauh daripada kesesatan. Tahu tak? Tak ada boleh jawab. Tahu mana? Jawabnya mudah saja. Semua saat ni tu dah dalam hati kita kan. Tuhan ada perasaan fitrah. Apa fitrah? Fitrah ni iaitu kita suka benda hak betul. Curi beci tak curi. Semua beci curi. Maknanya dalam hati tu ada dah. Kita nak pada bagai molek. Lawai ibu bapa misal. Molek tak? Tak molek. Semua orang bakal tahu benda tu. Lepas tu ada dalam diri kita. Perasaan itu ada siap dah. Agama ada dah. Itu makna tu fitrah. Agama ada tak? Orang syiah, orang kapal, orang apa semua. Ada agama dalam. Ada agama dalam. Tapi agama dia tu tertudung. Tutup. Gapo agama? Agama tu fitrah. Gapo fitrah? Iaitu fitrah ni, iaitu perasaan sifat-sifat hak semula jadi adalah tubuh kita. Kita benci kepada zina, kita benci kepada curi, kita benci kepada apa rapah, ambil barang orang tak minta, kita benci kepada benda-benda cemar, kita benci benda buruk, kita benci kepada benda semua tu bagi fitrah. Maknanya gulawainya kita benci pada maksiat, kita benci pada benda tak molek. Itu fitrah dah. Agama dah kan. Lepas tu orang saat ni tu biasa dia orang saat ni tu dia macam orang panggil dia dah. Agama dah dalam diri dia dah. Agama dah dalam diri dia. Tu. Hunafa. Kita ni jauh pada sesat. Tapi supaya orang bukan Islam, hak kita boleh hidup atas dunia ni sebab apa boleh hidup? Sebabnya ada kalau orang bukan Islam dia panggil kuampin manut. Dia kata kuampin manut jadi orang. Tak kau jadi orang jadi tak molek. Jadi kuampin manut dia make gi situ. Kuampin manut orang kena baik ni. Hatu fitrah lah tu. Kena orang tu. Tapi dalam Islam saat ni tu kena ada agama. Sebabnya benda tu walaupun benda tu molek, tolong orang. Benda tu molek lah. Kau tak ada pihak kata tak molek. Tapi apa orang tolong orang. Berapa orang tolong orangnya? Banyak kau tu ada. Banyak tak tolong orang. Apa orang tolong orang? Sebab tu agama sana suruh tolong orang tambah. Suruh diperintah supaya tolong orang. Lah tu. Jadi ayat kata semua saat itu hunafa. Hunafa ni jauh pada sesat. Jauh daripada kesesatan. Wa innahum atatuhumus syayatin. Dan sesungguhnya mereka itu datang kepada mereka itu syaitan-syaitan fajtalathum. Dan syaitan saat itu fajtalathum dan dimutar belik. Syaitan dimutar belik. Tahu mutar belik? Bahasa Melayu mutar belik. Mutar musim belik pula. Mutar belik bagi bahasa Melayu. Dimutar belikkan. Maknanya dibuat jadi belik. Syaitan mari karu buat kita saat itu tak nampak atau benda tu molek. Wa harramat alaihim, dan mengharamkan di atas mereka ma ahlaltu lahum, bagi aku halal bagi mereka. Wa amaratuhum, dan suruh mereka itu an yusyriku bih, bahawa mereka itu syirik dengan aku, malam unzil bihi sultana, akan bagi aku tak ada turun dengannya akan ilmu. Ya buat jadilah tu. Sebab saat ni jadi tak dapat petunjuk. Yang kedua, sebab kita nak perlu pada Rasul supaya memberitahu kepada manusia mengenai perkara berhubung dengan perkara gaib, benda-benda gaib berhubung dengan masalah syurga, neraka, azab kubur, mahsyar. Semua saat ni itu lepas ada mati, maka kita tak tahu lagi. Bila tak tahu, kita perlu kepada orang juwaya. Sebab semua saat ni tu pakat duk koya belaka. Agama Pram dia koya cara dia, agama Syiah koya cara dia. Agama tu pula, agama ni Hindus ya, cinta dia koya cara dia. Tak kena sahabat.
Akhir sekali gak Tuhan utuskan Nabi supaya Nabi saat itu royak tetap perkara yang gaib. Dah. We boleh royak ha syurga, ha neraka saat ni. Sebab apa? Sebab kita ni hidup, alam ni ada dua panggil. Alam ada dua. Huwa alimul ghaib wa syahadah. Huwa alimul ghaib. Ia Tuhan alimul ghaib, yang ketahui alam gaib, wa syahadah, dan alam lihat. Nah, Tuhan tahu alam gaib dan tahu alam lihat, alam nampak. Jadi alam hak kita nampak ni alam zahir, alam gaib tu banyak lagi kita tak tahu. Nah, sebab tu Tuhan alam ni ada tiga. Pertama alam dunia, yang kedua alam barzakh, yang ketiga alam akhirat. Alam akhirat iaitu hari hak siuk sunah sangkakala. Nah, bila siuk sunah sangkala kali kedua bangun semua, maka pada ketika itu dimulakan hari akhirat. Apa maksud hari akhirat? Maksudnya hari wan sutai. Apa maksud wan sutai? Maknanya tak ada dah lepas ada tu. Dah ada hari ni ada duduk sini tu. Dah kiamat bangun semula. Jadi dua hari dah kalau kira ni hari dunia, sana hari akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tu khairu, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Dah tu. Nah, sebab tu ada alam hak benda-benda hak tak tahu banyak lagi. Bila tak tahu banyak lagi, maka Tuhan hantar Nabi ni untuk nak tahu benda-benda ni lah. Dan nak tahu benda-benda yang halal, benda haram, benda halal semua. Tengok muka 378. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha' fa aminu billahi wa rusulihi. Allah tidak sekali-kali akan membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan kamu ada sekarang bercampur aduk mukmin dan munafik. Bahkan ia tetap menguji kamu, sehingga ia memisahkan yang buruk munafik daripada yang baik yang beriman. Tuhan nak pisahkan di antara benda tak molek dengan benda hak molek apa semua tu. Tuhan nak beza. Sebab tu diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga tengok muka 378, mengadakan manhaj dan cara yang baik yang memberi kebahagiaan. Tuhan nak Nabi saat itu mari tunjuk cara yang terbaik kita hidup atas dunia. Cara apa? Iaitu Islam lah. Ambil mari pakai Islam orang tu senang. Nak kaya turutlah Islam. Nak senang hati turutlah Islam. Nak gapo sahaja. Nak anak kita mengaji turutlah Islam. Semua ni turut Islam ya. Karena Islam ni Tuhan ya innal huda hudallah. Wa inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah tu ialah wal huda, ialah petunjuk. Petunjuk. Maknanya petunjuk sana itu maknanya cara jalan kita. Turut Islam ya, turut Islam, turut agama senang. Kita turut agama. Orang perempuan kita misal mudah-mudah. Tuhan kata, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli ya ayuhan nabi kulli azwajika, kata olehmu kepada isteri-isteri kamu, isteri-isteri engkau wahai Muhammad, wa banatika, dan anak-anak engkau, wa nisa'il muslimin, dan isteri-isteri kepada orang-orang Islam, wa nisa'il mu'minin, orang-orang yang beriman, yudnina alaihim min jalabibihim. Hendaklah mereka itu tudung labuh di atas diri mereka itu min jalabibihinna, yudnina alaihinna min jalabibihinna, daripada jilbab, baju labuh panjang pakai tudung malah. Dzalika an yudna, dzalika adna an yurafni fala yu'zain. Itu tu ialah dzalika adna an yuraf, benda paling sesuai sekali nak tunjuk kata seorang sana berjuruh. Dzalika an yu'rafna wal fala yu'zain. Nak tunjuk kata orang Tino ni tu berjuruh, seorang sana bila pakai kelubung ni nampak kata orang ni juruh, tak tu ya. Bila pakai seksi pakai luar pandok contohnya, tak tudung side dia
nampak jahat tu. Nampak tak ju. Nampak kata orang ni nak goda orang. Nah, nak tarik orang, nak buat kena kepada nafsu orang. Jadi Tuhan ayat fala yuzain. Maka fala yuzain. Maka tidak penyakit tidak diganggu. Tuhan ayat syah. Kalau kita pakai molek, dah insya-Allah akan jadi orang tengok kita dijuru. Bila juru hal itu, orang akan mulia dan orang tak ganggu. Tak mengganggu. Dah. Terang pergi tempat warung. Lepas tu pakai seksi. Kena seksa sungguh. Nah, kena seksi, kena seksa sungguh. Karena apa? Karena tidak tunjuk, tidak turut perintah Allah. Sebab kalau kita turut perintah Tuhan senang belaka. Tuhan jamin, Tuhan harap rong. Di atas dunia ni, siapa yang turut Tuhan, orang itu kesenang. Man amila salihah min dzakarin au untha. Siapa buat benda molek, tahu benda molek? Salihan, benda molek. Main ngaji benda molek, nak nasi ke mek rumah pagi molek, basuh baju ke mek molek. Dah kita tolong mek tu molek. Lepas tu pula kita mari sini kita mengaji pun molek, kita jumpa dengan sayang kita molek. Semua salihat, benda tu molek. Benda bukan benda jahat, benda molek. Man amila salihah min dzakarun, daripada orang lelaki au untha atau perempuan. Wa huwa mu'min, sedang dia orang beriman pada Allah. Tuhan kata, man amila salihan min dzakarin untha, wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita Tuhan kata kami akan beri kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kalau tak kaya pun dia jadi orang molek, anak dia molek, dia senang tak balah tak gapo dengan orang, dia jadi molek. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lepas tu pula Tuhan akan balas pula. Akan balas pahala pula. Sebab tu agama sana itu nak ada manhaj, nak ada cara yang baik yang memberi kebahagiaan. Orang kita, orang yatim dengan orang perempuan, Tuhan tak ada larang. Kata bukan makna kata tak boleh dak, tapi kena duk le copcake dia, iaitu kena menikah, nak apa. Benda tu sebab apa? Sebab Tuhan tahu siap dah. Kalau orang tak ada nikah, contoh zina, dah boleh anak, maka ya hari mula-mula lagi dah. Tak ada tanggungjawab. Tak ada tanggungjawab. Lepas tu pula orang tina duduk balik siap priap, duduk balik rugi dia panggil. Orang tina boleh rugi mata ya. Tak ada laba. Sebab tu jadi Tuhan adil, Tuhan nak sempurna. Sebab tu Tuhan suruh kata tak apa benda ni, tapi kena duduk dalam turut copcake cara hak Tuhan. Nak nikah, lepas tu nak duduklah, nak ikutlah. Boleh tak ada masalah ke apa. Hunna libasul lakum wa antum libasun lahun. Tuhan royak siap belaka dah. Lepas tu benda ni kalau nak senang kena buatlah tu. Tuhan royak siap. Dan cara saat ni tu orang panggil agama. Agama ni cara tu dah ada. Demo lain. Boleh jadi supaya kita duk kecek orang bukan Islam kan. Orang bukan Islam ni pun dia kata, ya budak kata itu sasana dah, agama ni suruh ajar bagaimana molek belaka. Dia duduk situ. Yang kedua pula, hak orang bukan Islam, hak tak ada pegang atas Tuhan pula. Dia pegang masalah kuampin manut dah, iaitu jadi orang saat ni tu. Maknanya kena buat bagaimana molek lah duduk situ. Tapi dia kata boleh buat kerana orang saat ni bebas. Lepas tu pula kalau dia ada kuasa atau apa lagi berat. Dia ada amanah ada apa. Sebab tu agamanya, ambil agama masuk ni iaitu ambil Tuhan mari, percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada benda tu saja. Bukan percaya kepada benda tu molek saja. Ada orang saat ni beriman percaya kepada benda tu. Percaya kepada akhlak, percaya kepada kuampin manut. Ada yang rotong cia, kita kena percaya. Naik kuampin manut. Jadi kena percaya beriman kepada
sebagai manusia. Nah, jadi dia berimej di benda tu. Berimej benda tu, kalau kita tak susah tak apa. Nah, tapi dah kita susah, kita kuasa contohnya, jadi gulai pula. Tapi hak boleh kontrol orang sungguhnya, agamanya, itu masuk Tuhan ya. Percaya pada Tuhan, percaya Tuhan ni, ya habis. Pakai nak kena percaya pada Rasul. Sebab Rasul saat ni, kalau kita tak percaya Rasul, maknanya kita tak boleh buat dia jadi idol kita. Nah, kita tak boleh ambil Rasul jadi idol. Jadi, contoh telah daripada kita. Sebab tu wajib kita kena percaya pada Rasul. Kena beriman pada Rasul. Bila kita beriman pada Rasul, mana kata apa sahaja Rasul buat, maka kita mari turut. Maknalah tu. Tu sebab itulah agama ni, inna dina indallahi Islam, agama di sisi Allah tu ialah Islam. Baik Islam ada banyak cara ke apa semua. Yang keempat, tengok muka 340. Nah. Memberitahu kepada manusia bahawa mereka ditaklif, diperintah. Taklif mana diperintah. Nah, ditutup atau diperintah. Nah. Dan manusia bertanggungjawab dan dicuba hingga tidak ada baginya hujjah. Nah, Nabi ni mari nak wayak kepada manusia bahawa manusia ditaklif. Tidak ditaklif, diperintah. Kita ni bukan makna kata kita saat ni isyarat dengan tak ada perintah langsung dak. Isyarat dengan makna kita nak buat apa saja, bukan makna lah tu. Nah, supaya farang duk faham dia kata isyarat ni makna tu kita nak buat apa saja boleh. Nak nikah ya teh mo ya teh, nak nikah tina hamo tina. Nah, lepas tu pula setahun sekali pakak gi patah telanjai bogeng. Isyarat ya tu. Lepas pula kita nak pakai cuk baik no pun tak apa, boleh kedah. Nah. Jadi dok hoyak kata benda tu isyarat. Tidak. Kerana apa? Kerana hukuk orang panggil hak sit saat ni bukan hak kita saja. Dunia ke dunia hak kita saja. Dia mana yang duduk sini juga. Nah, contohnya kalulah orang-orang bukan Islam hidup pakai cuk, pakai jalan kau tu pakai seluar padak petina ke apa semua. Lepas tu pula pakai baju nampak aurah ke apa semua, tak tahu ni. Nah, budak duk ketuk cengcit. Nah, ala diri budak wairung ke apa semua wak witimu ya tak ada ke dia. Tapi ya ke orang lain. Nah, ya ke wak benda-benda tak baik kan itu dengan orang lain pula, dengan budak dengan apa sebab tu duk timbul kumkun. Nah, budak umur 8 tahun 10 tahun duk tengok gambar dia mening. Duk tengok orang ni tapi pergi buat dia mening. Sebab tu makna kata dunia ni bukan hak demo saja. Bila bukan hak demo saja kena ada cupcake dia. Bebas ni bebas dalam likung ni. Dah jangan ketuk orang lain. Nah, sebab tu kita diperintah ditaklif. Dan Tuhan wi kepada kita bebasan itu karena Tuhan nak uji kita. Tuhan wi bebas pada kita, Tuhan nak uji kita, nak terang kita. Nah, dan kita juga kena bertanggungjawab. Kita ni kena rapi cap, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Nah, kita kena bertanggungjawab. Sebab hidup di dunia ni uji ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tuhan sebut dah. Allazi khalaqal maut, Tuhan buat mati, wal hayat, hidup. Liyabluwakum, Tuhan nak uji kita. Tak dunia ni uji. Uji kita. Tak dunia ni tak ada senang sikit abuk kali. Nah, sebab tu wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nak suruh Nabi ni mai royak benda ni. Royak kata kita ni duduk dunia ni sementara sahaja. Nah, nanti tepat hak kita nak hidup lama tak klik-kliknya iaitu di akhirat. Sini ni kena mati belaka. Nabi sebut 5 perkara kan. Ingat hadis ingat mulai hadis ni. Nabi kata-kata nah
apa ni, ish ma syi'ta. Ish ish hidup ma hidup ma syi'ta. Mun hidup jelas dah. Nak hidup baik nak ikut mun hidup gilah. Nak buat kau tu, nak buat kau ni, nak pergi situ, nak pergi sini, kau nak buat apa? Fa innaka mufarik, fa innaka mayyit. Maka sungguh mung sat ni tetap kena mati mata. Nak mati mata. Wah, nak hidup baik nak ikut lah. Nak freestyle, saya freestyle. Ada apa ikut saya. Dia mana kata apa tak? Kita freestyle. Nah, I'm free. Dia kata aku bebas. Jangan nak gaduh aku. Neraka aku cara. Gaduh aku. Dia mau masuk syurga kok mau masuk. Tak apa aku dah. Ya awak gitu dah. Nampaklah dah. Aish masyid. Ahbib mang syi'ta. Nabi kata mu nak kasih siapa? Mang syid mu saya siapa saya ni? Saya ke bini mu, saya ke anak mu, saya ke pok, saya ke mak mu, saya ke orang tu, saya ke orang ni. Saya gila. Saya nak saya biar. Fa innaka mufariquh. Maka sungguh mu tetap kena tinggal dia. Kena tinggal mata. Saya tahu mana pun tinggal. Anak kita saya sungguhlah mati kita tinggal pula. Bini pula abang kita misalnya tu saya kat abang kita. Nak duk tak riba semua. Mati pun dulu juga. Tak kira siapa pun. Ada ke saya tak riba semua? Ada. Ni tak ada abang lagi habuk. Ada dah abang. Ada lagi. Tapi insya-Allah Tuhan takdir. Tuhan akan takdir insya-Allah. Nak saya siapa saya? Ahbib. Saya lah, menurut saya ke siapa ke pok mung lah, ayah mung lah, adik mung lah, bini mung lah, tok laki mung lah. Saya lagi. Fa innaka mufariquh. Maka tetap mu kena tinggal dia juga. Tinggal bila? Mati. Kena tinggal. Tak boleh duduk kali. Pak Nabi kata wa'mal. Buat nak buat apa? Buat nak buat apa atas dunia ni? Nak buat karut, nak buat jahat, nak buat apa? Buat gila nak buat. Fa innaka majziyum bih. Maka sungguh tetap kena balah. Allahu Akbar. Tetap kena balah. Lepas tu baru Nabi kata wa'lam anna syarafal mu'min, ketahui oleh muwasab kemuliaan orang mukmin. Kemuliaan orang mukmin saat itu ialah qiyamul lail, ialah bangun semaya malam. Orang mukmin kemuliaan dia, saksi dia, kiat dia, marwah dia ialah bangun malam, semaya malam. Mu'izzahu, dan debar dia, hebat dia, kemuliaan kebesaran dia saat itu istighna'uhu anin nas, ialah dia tak perlu kepada orang. Kita tak minta orang, tak ambil orang, tak ada nak orang, tu orang sedap nak tu. Tak ada apa panggil orang panggil tak ada nak orang, maka orang tu hebat nak. Ialah tu. Ingat hadis ni. Boleh hadis tu boleh ingat abang. Hadisnya iaitu ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ahbib man ahbab. Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dan Tuhan sebut ayat bawah, la nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Tuhan nak uji atas dunia. Kita tengok marai ke? Marai bila? Marai dulu dah. Orang Lebanon tengok lokal di Beirut. Setengah mana hancur habis kaligus. Berapa saat, berapa week hancur habis. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Allah sekaligus habis. Beirut ni mana molek. Jo molek. Ustaz pernah pergi Oprom. Tak ada ngaji tu. Ustaz ngaji dulu, ngaji Suria. Tapi kita pergi Reblan tak sagi dekat ya. Negeri sepadan pun yang negeri tak buka tu. Itu tak boleh pergi. Kalau ada ngaji tak ada boleh pergi. Kita perginya klik di rumah dah.
Lepas tu pergi oprom. Pergi oprom 15 hari. Duk hotel, rongrem. Hadau, yawi. Nak makan kok nak makan dah, tak apalah tu. Bagi. Lepas tu awak pergi jalan, awak pergi apa semua. Kita pergi yo Lebanon ni, Beirut ni, yo Paris, negeri Arab. Gelar dia Paris, Perancis lah. Perancis yang kedua, negeri Arab dia lah. Orang Arab nak pergi jalan Beirut. Pah ya free style. Ya orang ya Kristian banyak bebas. Pakar tak ada dia molek suai habuk. Pas tu adalah supaya di Cangwak Trablus tu tempat orang agama sikitlah, tempat Beirut ni Allah. Tapi ya bukit, dia tepi batah bukit tinggi. Molek dah umur kesuk, mak tak bukit pocok tinggi. Ni bukit kena ni. Ni kena, kita nampak ini kena ni. Ni kita nampak bukit tu kena. Dah hijau tu. Lepas tu guna iya ni dak sini nampak gitu. Lepas tu nampak bukit saja. Pahaya ada bubuh. Tempat jalan bukit molek. Mak dulu tah molek. Dah bukit hijau, dia tak ada kering seperti Mekah tu dak hali ada kayu, tak ada lah hutan rumah kita, molek. Bana molek. Lepas tu ya so lagi nyuk orang janguk. Allah, raib semua kalau hak jatuh, kalau hak tino kan naik belako. Hak tino jadi naik belako, hak jatuh raib belako. Ya orang supaya farang tak farang, tapi Arab. Dah tinggi, comel-comel janguk dia. Kalau negeri Arab, Lebanon, orang Suria, orang janguk. Lepas tu kalau di negeri farang ni Itali orang janguk. Lepas tu ni Arab ni Lebanon. Negeri yo kita masuk oleh bandar kan. Duk naik kereta gini. Semua hang brand saja, brand jiho saja. Kok baiklah kau tu, kau ni jiho mahal tak ada berlaku. Ada berlaku tepi jalan tu. Nah, semua ada. Kerana tempat orang shopping lah negeri Arab. Muka kat Paris ke? Paris negeri Arab. Orang pakat pergi jalan lah tempat dia je. Nah, orang pula lu. Lepas tu bebas. Padak dia pakai molek suai habuk pakai beg farang tu. Musim panas ke apa lagi. Duk jalan ke tepi jalan. Dekat peluk dekat mana. Itulah. Perang tu. Saya capu Kristian banyak. Tapi marai tahu tak? Apa kata meletup bu marai dulu? Banyak mana? Orang yang tak ada rumah lah ni 300,000. 300,000 hak mati dah 1 lebih waktu temung. Lepas tu pula hak sakit dah 4,000 lebih. Lah ni tengah tu lagi. Rabuk sepengah Hiroshima, sepengah rabuk Pramanu dulu. Habis orang-orang hancur habis, utuh habis. Tak utuh pun pecah habis. Rusak habis. 10 kilo. Kereng. Kereng มือง setengah bandar. Habis. Kecek dah kok. Maksiat, tempat maksiat. Tapi kita tu nyanyo lah korek. Tapi nak ayat kata Tuhan turun bala ke? Sekali mata habis umur tak ada makan kaya kini sesok. Tak ada pakai nak makan, pakai nak apa. Negeri lain pakat tolong mah pakat apa. Tengok deh. Inilah dia Tuhan nak ambil. Kita nak kamat ke tsunami ya. Kamat ke bom yang Pramanu Amerika buat. Israel dak netuk diri. Pakat dak taruh sipai sampai wela, rabut wela Tuhan telah siap dah. Min qabli an nabraha. Sebelum ada Tuhan nak buat Tuhan siap dah, Tuhan tahu siap dah. Pas susah lah. Mula dah tahu orang Suria ada pakai kapal susah. Ini orang Lebanon pun susah juga. Kau tahun lepas pak ada darah seorang sohodang lah darah. Bunuh kudap cai. Tu baik oleh kau yang bunuh. Kudap cai orang Suria yang benci kan. Adalah hek sikit-sikit orang tu mulai cakap je bunuh tu baik kau gagal belah. Lepas tu menggogok negeri dia orang mari. Buat ke mana tu? Suposan mah kita lah kabar-kabar lucu pun buat. Lucu pun buku kata tak ada kena bunuh ke apa ya lawan. Nama macam-macam. Muka negeri demo kan. Tengok tu fasad orang panggil dah. Bunuh orang ke apa semua. Faham? Hak lain tu tahu kita pun. Tapi yang pentingnya kita ni biasa tengok dengan mata. Tapi yo maha, hidup yo maha. Bandar molek.
Oh, maju di segi ni lah, maju di segi mana kau pakak lah, maju. Tepat gapo tak ada belaka, segala-galanya ada. Lah tu. Bagaimana dia boleh pakai duit dolar? Duit lah benar boleh pakai duit dolar, banyak pakai dolar. Lah tu. Jadi itulah kita nak ayat tak akhir sekali kak bila Tuhan uji kak habis kita. Lah tu kau duk sedak tak ada fikir apa. Ada fikir apa. Dah mari 10 kilo rakyat luah 10 kilo. Tu beg keliling 10 kilo bang. Kira kalau sini kak hak sini ni jalan ni sampai sini apa ni 2 kilo ya, apa di wong wiam lah sampai sini. Dalam 2 kilo bebe 10 kilo sampai sampai 3 ni bang, sampai 3 ban yang 10 kilo. Lepas tu hal ni pula siapa mana ni, apa kalau kau milih ni habis orang habis apa utuh habis rap ni lah ya tak orang ni sepakat duk sedak apa khabar mari kali guh pun kereta tak nak kacak hacul buh bi kereta ribu-ribu kereta duk taruh kereta lecak biarlah kacak oleh rumah lagi pacu bi bakar bi. Orang kata Pramanu supaya merabut Hiroshima dulu di Jepun. Inilah ayat ujian Allah Subhanahu wa taala. Tu ayat tak reti dah lah tu. Kelimanya manusia tengok muka 343 muka berapa? Apa? Kurang 15 dah. Padahlah. Yang kelima. Wallahu a'lam. Allah